Aku letak tajuk ni as wahantaran is membebankan. Aku rasa ramai akan mempersoalkan kenapa pula membebankan, sebab itu adat lah and so on kan. Tapi bagi aku untuk zaman sekarang tak valid wahantaran RM15,000 untuk degree. Nanti orang kata alah pendapat kau je, pendapat orang lain kita patut dengarkan. Okey, mari aku ceritakan kenapa wahantaran tak valid untuk zaman sekarang. Okey, cuba kita bayangkan, aku bagi ke orang simple situation lah. Fresh graduate sekarang kita letak gaji dia about 2,500 hingga 3,000. Mungkin lah. Okay, aku just assume lah. Kalau diorang bercinta sama umur, diorang fresh graduate, diorang keluar, diorang dah grad, then diorang macam nak kahwin. Okay, so yang lelaki ni gaji dia around that lah kan. Kita tak cakap pasal dia anak datuk ke, dia anak orang kaya ke, tak. Kita cakap pasal dia anak kebanyakan. Dia anak sulung, dia ada adik-beradik lagi. So untuk dia seorang fresh graduate, dia nak kena kumpul duit untuk kahwin, dia kena tanggung family dia. Of course lah, seorang anak lelaki memang tanggungjawab dia kan untuk jaga adik-adik dia. Itu yang panas di laman media sosial pada waktu ini ataupun sebelum ini, yang mana ada mengatakan bahawa hantaran kahwin ini ditentukan oleh latar belakang pendidikan. Diploma sekian jumlahnya, kalau ijazah pula lagi mahal. Tapi tak tahulah bagaimana, itu yang menjadi debat sekarang ni. Perdebatan itu mungkin kita boleh panjang-panjangkan dalam segmen kita yang seterusnya ini. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, saya rasa kita dapatkanlah pandangan pakar ya. Kita bersama dengan Cik Fasluddin Yusof, merupakan peguam syariah hantaran sampai beribu-ribu ni. Jadi adakah perlu hantaran ini sebenarnya? Okey, penonton selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edwin, dia dah kahwin, dia tahulah kan macam mana nak kena bayar hantaran kan. Mac, saya rasa kalau penonton-penonton luar nak meminang, kena sedia duit yang banyak ni. Mahal ni. Baik. Boleh bincang. Boleh bincang ya. Okey, saya dah buka kunci tu ya. Boleh bincang. Baik. Secara asasnya kalau ikut hukum Islam ya, kalau nikah ni yang paling penting adalah mas kahwin atau mahar. Di negeri-negeri ni biasanya kebanyakannya dah tetapkan dia punya jumlah minimum kan. Ada yang 100 lebih, ada yang 200, ada yang 300. Cuma ada sebahagian negeri yang saya dipahamkan dia punya hantaran itu pun termasuk dalam mas kahwin juga. Jadi mungkin jumlah dia banyak ya. Dalam hal ini saya ingat baik di Semenanjung ataupun Sabah, Sarawak lebih kurang dia sama ya. Dia punya kata ini lebih kepada budaya ataupun adat ya. Jadi dalam hal ni yang menjadi orang kata masalah waktu ini adalah apabila ramai gadis-gadis yang lambat nikah ataupun ramai teruna-teruna yang lambat kahwin disebabkan ada bebanan iaitu permintaan oleh mungkin sebelah isteri terhadap jumlah wang hantaran yang di luar kemampuan ataupun yang tak munasabah kan. Tapi itu lebih kepada adat ya. Cuma apa yang Edwin tanya tadi, ada yang kata tengok kepada taraf pendidikan, ada juga yang tengok taraf dari segi kerjaya dia kan. Ada juga yang melihat kepada dia punya rupa paras, ada juga yang tengok anak nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke. Kalau anak sulung dah jumlahnya sekian, anak nombor 2, 3 kena jumlah lebih tinggi sebagai contoh. Ada juga yang melihat kepada keturunan keluarga tu. Orang kampung biasa ataupun orang yang kata orang Kuala Lumpur ni have orang berada-berada ya. Bangsawan ke dan sebagainya. Itu semua menjadi perkiraan. Cuma dalam hal ni saya fikir dalam adat di negara kita ni dia tak ada satu formula khas ya. Dia tak ada formula khas. Apa yang menjadi masalah adalah kebanyakannya yang berlaku kalau sebagai contoh banyak aspek ya. Aspek yang pertama katakanlah kalau pernikahan tu tak jadi. Sama ada tak jadi itu di peringkat awal ataupun last minute. Apa bakal berlaku dengan wang hantaran tersebut? Yang keduanya bagaimana pula kalau wang hantaran tu rupa-rupanya berhutang. Kan? Si suami tadi mungkin dia bayar separuh saja, separuh lagi dia tak bayar lagi ya. Walaupun dah akad nikah ni dah beranak 3 4 tak bayar lagi kan. Ada juga dalam isu di mana mungkin suami tadi dia nak bayar duit hantaran tu dia pinjam daripada bank buat pinjaman peribadi sampai anak 10 pun tak selesai lagi pinjaman peribadi. Ada juga dalam kes di mana wang hantaran ini juga digunakan oleh ibu bapa ataupun keluarga sebelah isteri ni untuk belanja
perkahwinan, untuk kenduri kendaranya dan sebagainya. Inilah antara perkara-perkara yang mungkin menjadi dilema ataupun asam garam bagi mana-mana lelaki yang nak berkahwin ni kan. Nasib baik saya dah lepas lah. Dah lepas. Pasal itu saya dah lepas. Okey, so yang belum sekarang ni Mac dia yang belum. Tapi dia tak perlu keluar duit apa-apa pun. Tapi bukan saya yang menanggungnya, tak apa. Cuma itulah, apabila kita bercerita tentang wang hantaran ni, kalau tadi kita saksikan Keratan Akbar, wang hantaran tak cukup cetus gaduh besar. Sedangkan malah ni ramai membujang lantaran hantaran mahal. Baru saya cakap tadi kan. RM50,000 ijazah. Logik ke nilai itu dibandingkan sampai dengan RM50,000 hantarannya, macam dah menjual kereta pula ya. Nak jual anak ke apa? Juga. Itulah saya tak pastilah dalam hal ni apa yang ada dalam pemikiran mak ayah ataupun tuan punya badan sendiri kan. Hakikatnya perkahwinan tu bukan sehari saja, ataupun dia punya keseronokan kebahagiaan tu bukan waktu bernikah, berkahwin dan bersanding saja. Hakikatnya pernikahan itu adalah sepanjang hayat kan, sampai kita meninggal dunia. Kalau boleh perkahwinan tu biar bahagia. Kalau boleh biar perkahwinan tu macam Edwin kan, lepas nikah boleh honeymoon ke Korea. Jadi anak dia baru dapat anak ni, anak dia. Jadi anak dia mungkin macam K-pop sikit kan. Jadi kita nak kan, kalau boleh kita nak ada duit-duit yang kita boleh beli untuk beli rumah, beli kereta. Ini tidak macam dalam Keratan Akhbar tadi ya, menanggung hutang ya. Sebab apa? Untuk urusan majlis pernikahan. Ramai anak-anak dara yang bujang, ramai anak lelaki yang bujang. Kalau anak lelaki bujang ni pada pandangan saya lah, lelaki ni umur 20 laku lagi, umur 30 masih laku, 40 pun laku, 50 pun laku. Tetapi mungkin kerana faktor ialah wanita, jadi dalam keadaan kalau dah umur 30 40 tu, kalau tak ada jodohnya memang susah sikit lah kan. Apatah lagi kalau wanita-wanita ni ditakdirkan dah jadi orang besar, orang yang berpangkat, bos kan. Jadi nak cari suami yang sama taraf atau sekufu tu susah. Kalau ramai pun suami orang ataupun teruna yang muda sangat kan. Jadi ini semua adalah perkara yang mungkin menjadi orang kata dilema ya dalam masyarakat kita. Cumanya kalau saya sentuh sikit dalam bab perundangan ni ya. Kalau ada orang kata, sebab kita ni bila kita ada buat mas kahwin ataupun wang hantaran, biasanya kita ada buat perjanjian di awal-awal. Biasanya waktu merisik lah kan. Waktu merisik, waktu bertunang. Waktu tu kita akan tetapkan berapa jumlahnya kan. Sama ada dalam bentuk duit ataupun dalam bentuk barang kemas ke, ataupun dalam pelbagai bentuk lah ya. Tadi Mac kata ada dalam senaskah Al-Quran. Itu yang paling bagus ya. Dan okey, baik. Dalam perkara ini biasanya apabila dalam perbincangan tu pihak-pihak, sebab saya pernahlah ada peluang menjadi kata wakil kepada keluarga sebelah lelaki untuk meminang, untuk merisik kan. Jadi alhamdulillah saya pun dapat pengalaman tu. Biasanya dalam perbincangan tu kita akan buat kata kalau pernikahan ni tak jadi, kena pulang baliklah jumlahnya. Biasanya begitulah. Kalau RM15,000, RM15,000 balik. Tapi tadi sebelum kita mula tadi bincang dengan Edwin, dia kata kalau di sebelah-belah Sabah tu ada juga yang kena bayar double kan. Kena bayar double atau apa. Pada pandangan saya mungkin dari segi hukum saya tak nak komen. Cumanya kalau pihak-pihak dah bersetuju kan. Dah setuju di peringkat awal. Jadi mungkin kalau ada mana-mana pihak yang mengingkari itu bolehlah buat tuntutan di mahkamah kemudian hari kan. Kalau kita nak lihat dari segi hukum Islam ataupun undang-undang syariah itu sendiri, meletakkan harga begitu tinggi sehingga mencecah RM50,000 dan sebagainya. Bagaimana pula? Adakah bercanggah dengan hukum Islam? Dia begini ya, wang hantaran ni hukumnya adalah harus. Dia harus ni maknanya dia lebih kepada pemberian yang ikhlas. Dia kena benda ikhlas. Satu, ikhlas. Yang kedua, dengan tujuan bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak menzalimi, bukan nak menekan. Dia lebih kepada ikhlas. Sebab pemberian ni, hadiah ni kita bagi kan, benda perkara yang ikhlas. Cuma dalam perkara ni, bila adat ini dah diterima pakai, adat ini dah diiktiraf daripada zaman dulu lagi. Jadi ianya tidak bercanggah dengan hukum syarak selagi mana contohnya kalau dia tidak melanggar tujuan asal tadi. Hukum harus ni boleh jadi haram kalau contohnya dia nak menindas, nak menzalimi, nak memudaratkan. Itu jadi perkara-perkara yang tak elok. Tapi lebih elok
elok kalau perkara-perkara ni ditanya kepada mereka yang lebih pakar lah. Sebagai contoh, dalam negeri ini institusi ini adalah institusi mufti ataupun para ustaz di jabatan-jabatan agama yang lebih pakar dalam hal ni. Setakat yang saya tahu begitulah. Hukumnya harus saja. Jadi kalau nak bagi pun boleh, tak nak bagi pun tak apa. Tapi saya rasa tak ada kot mak ayah yang kata langsung tak ada wang hantaran. Kesian anak dara dia yang baru nak kahwin tu kan. Setidak-tidaknya bagilah senaskah Al-Quran tadi kan. Cuma itulah bila dah menjadi adat dan juga tradisi. Perkara itu kalau tidak ada maka akan diperkatakan oleh ramai orang nanti. Keluarga, orang kampung, saudara mara kan. Jadi yang sebaiknya bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh pasangan yang bakal berkahwin untuk memastikan supaya ketika perkahwinan itu semua bergembira dan berpuas hati, dan selepas perkahwinan itu yang penting perjalanan perkahwinan itu lebih bahagia tanpa perlu memikirkan hutang hantaran tadi. Dalam perkara ni kan, bila kita nak kahwin ni, kita bukan kahwin sendirian tau. Pada pandangan saya lah, kita berkahwin ni dengan isteri ataupun isteri berkahwin dengan suami. Jadi bagaimana kita nak mencorakkan kehidupan kita selepas perkahwinan tu, kita kena rancang daripada awal dari segi faktor kewangannya. Katakanlah kalau bakal suami kita itu tidak berkemampuan untuk memberi hantaran sampai RM15,000. Mungkin dia mampu RM2,000, RM3,000, RM5,000, itu pun memadai. Tapi kita, sebagai isteri, kita nak dia menghargai kita kan. Betul tak ya? Kalau kan kita nak dia sentiasa memuliakan kita, menyayangi kita. Tak nak pula nanti bila dah bertahun kahwin tiba-tiba dah senang dia cari yang lain pula kan. Ada dilema-dilema ataupun perasaan yang dihadapi oleh wanita sebegitu kan. Tapi dalam perkara ini hakikatnya kalau dibincang daripada awal sama-sama, biasanya ya dalam zaman sekarang ni kan memang kalau nak meminang ikut tradisi itu kena bawa keluarga dan sebagainya. Tapi sebelum meminang tu pun biasanya pasangan ni kedua mempelai ni dah berbincang pun kan, dah bincang awal berapa nak bagi, berapa yang mampu, berapa tepaknya, semua tu dah bincang. Jadi dia memudahkan lagi kata masa perjumpaan antara dua buah keluarga itu. InsyaAllah saya ingat apa yang dilaporkan dalam akhbar tu hanya kata nilai setitik lah kan daripada semua pasangan yang berjaya. Jadi mudah-mudahan kita semua taklah jadi sebegitu ya. Saya dah jadi macam peguam syariah. Okey, satu lagi apa yang panas diperkatakan pada waktu ini, okeylah pihak wanita ataupun keluarga wanita meminta nilai RM50,000, RM30,000, tapi pihak lelaki pula ada mengatakan minta tinggi-tinggi tapi anak reti ke masak nasi, reti ke nak jaga anak, masa pinggan sebagainya. Tak setimpal dengan nilai sebegitu. Bayar dah mahal-mahal. Hari pertama suruh masak makanan lah, dia masaknya telur goreng aja. Ada juga masak sedap macam dalam iklan TV saya pernah tengok kan. Sedapnya mak mentua kata rupanya dia order Grab Food. Panda Food apa semua kan. Jadi dalam hal ni bukan, kalau pasangan suami isteri itu dah saling merestui kekurangan dan kelebihan pihak masing-masing tak ada masalah. Mak ayah pun kena mainkan peranan untuk memahami kan. Jadi kalau kita dah ikhlas nak bagi, kita nak jadikan dia menantu, maka kita kena terimalah sebarang kekurangan. Tapi para suami atau isteri yang dah rasa diri kurang tu, janganlah diteruskan digilap, jangan digilap kekurangan tu. Kena diperbaiki, diperbaiki buat benda yang orang kata yang disukai oleh keluarga mentua kita. Mana yang tak suka tu kita jangan buat. InsyaAllah ya. Hidup kita ni kalau berlapang dada, saling orang kata hormat menghormati, sayang menyayang, faham memahami, insya-Allah bahagia. Jodoh tu akan kekal lah ya. Apa pun Allah SWT panduan dan juga teladan kita. Untuk Smack. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Faisal Udin. Semoga menjadi panduan kepada semua sebenarnya yang dah kahwin yang belum kahwin. Okey.